Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Bicara Ilmu. Tajuk kita pada hari ini ialah mengenai hak kanak-kanak. Macam kita semua tahu, hari ini isu hak kanak-kanak ini sering dibangkitkan dan masalah yang melibatkan kanak-kanak ini semakin hangat dibicarakan, terutama sekali ketika negara sedang berhadapan dengan masalah COVID-19. Selaut kasih seuntai rasa, pada kali ini saya ditemani dua orang panel yang akan mengupas dan juga membahas tentang isu kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan panel yang pertama, iaitu yang berusaha Muhammad Fitri Izani bin Muhammad Rizwan, pekerja sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat Langkawi. Yang berusaha Nur Akilah binti Muhammad Nazrah, pensyarah kerja sosial Universiti Utara Malaysia, serta semua penonton atas talian yang bersama-sama mengikuti forum bicara ilmu kita pada hari ini. Hadirin sekalian, tujuan utama forum kita pada hari ini adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu kanak-kanak di Malaysia. Sebelum saya teruskan dalam sesi temu bual ahli panel kita mengenai topik kita pada hari ini, mari kita sama-sama menonton video yang telah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariana binti Yahya, pelajar semester 5 Universiti Utara Malaysia, akan membawakan anda isu hak kanak-kanak di Malaysia. Umumnya, kanak-kanak ditakdirkan sebagai individu yang berumur 18 tahun ke bawah mengikut Akta Kanak-kanak 2001. Kanak-kanak adalah golongan yang tidak berkuasa dan sering dieksploitasi oleh orang dewasa dan sering tidak dijaga haknya. Isu hak kanak-kanak bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat, bahkan acap kali isu ini menjadi bahan utama dalam ruangan akhbar. Bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, ungkapan yang sesuai dikatakan dengan peningkatan isu-isu yang melibatkan kanak-kanak di Malaysia. Pengabaian hak kanak-kanak ini telah mewujudkan kes seperti penderaan, pengabaian, ancaman keselamatan, risiko kesihatan dan mungkin juga membuka ruang kepada persekitaran yang tidak sihat kepada kanak-kanak. Mengambil petikan daripada Dato' Aziza Muhammad Dun, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, terdapat 4,021 kes berkaitan kanak-kanak yang telah dijatuhi hukuman di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dalam tempoh tahun 2011 sehingga 2015. Pada tahun 2014, kes berhubung kesalahan kanak-kanak mencatatkan angka yang tinggi iaitu 1,243 jumlah kes atau peningkatan sebanyak 38.7%. Keadaan ini telah menjadi tanda tanya. Adakah masyarakat mengetahui bahawa kanak-kanak mempunyai hak mereka? Jika benar, kita perlu mencari solusinya. Apa yang saya tahu berkenaan hak kanak-kanak, antaranya kanak-kanak mempunyai hak untuk berkembang. Contohnya, bagi peluang untuk kanak-kanak ni bermain dengan rakan-rakan seusia mereka, atau hantar kanak-kanak ke sekolah supaya mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya. Selain itu, hak kanak-kanak juga mereka mempunyai hak penyertaan atau penglibatan. Contoh hak penyertaan ni macam kita bagi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka menyuarakan apa yang mereka nak. Dan hak kanak-kanak ni pentinglah kepada kanak-kanak kerana dengan adanya hak-hak ini kita dapat menjaga serta melindungi kepentingan kanak-kanak itu sendiri supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Okey, kalau macam tentang hak kanak-kanak ni, apa yang saya tahu adalah hak untuk macam kehidupan dan mungkin hak untuk perlindungan. Kalau yang macam kehidupan kan macam kami perlukan untuk sekolah, untuk rumah, untuk makan, macam tu lah, macam sebab kehidupan semua orang perlu ada. Lepas tu kalau macam hak untuk keselamatan, perlindungan tu macam nak dapat keselamatan untuk kita orang lah. So macam kita orang kanak-kanak kan masih bawah umur lagi, and then macam perlu ibu bapa untuk jaga macam tu. Daripada orang ramai yang penting pun perlu juga supaya tak bahayalah. Apa yang kami paparkan kepada anda, kita dapat lihat bahawa masyarakat sedar dan tahu kanak-kanak mempunyai hak yang perlu mereka dapatkan seperti hak kehidupan, hak perlindungan, hak perkembangan dan hak penyertaan dalam kehidupan mereka. Hak kanak-kanak ini sangat penting kepada kehidupan kanak-kanak untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan mereka seterusnya. Namun, mengapakah isu kanak-kanak ini semakin meningkat? Siapakah yang perlu kita persalahkan? Berdasarkan video yang kita telah tonton sebentar tadi, dapat kita lihat tentang kesedaran masyarakat dan hak kanak-kanak ini. Seperti yang kita sedia tahu, kanak-kanak merupakan modal insan penting kepada negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, pelindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan
keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan. Justru dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah Convention mengenai hak kanak-kanak iaitu CRC dan Akta Kanak-Kanak 2001 yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya mengajukan soalan yang pertama buat panel kita. Saya menjemput panel 1 iaitu Muhammad Fitri Izani bin Muhammad Rizwan yang merupakan pekerja sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat Langkawi untuk mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Serta ribuan terima kasih kepada Encik Yazir kerana sudi menjemput saya untuk berada dalam forum bicara ilmu pada kali ini. Dan macam Cik Yazir dah bagi tahu, kita ingin membincangkan tentang hak kanak-kanak. Okey, hak kanak-kanak ini sebenarnya terbagi kepada 4. Namun saya ingin menekankan dua hak bagi saya ia amat penting kepada ibu bapa, penjaga maupun masyarakat untuk mengetahui hak ini. Hak yang pertama yang saya ingin tekankan ialah hak kehidupan. Apa itu hak kehidupan? Hak kehidupan ialah kita boleh katakan sebagai semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang normal dan mencukupi, ataupun boleh dikatakan kehidupan yang selesa di setiap hari dalam kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, kanak-kanak ini juga kita tahu mereka merupakan manusia juga seperti kita, manusia biasa yang mempunyai perasaan hati yang ingin hidup dalam keadaan selesa dan berada dalam keadaan yang mencukupi. Oleh itu, saya ingin menekankan bahawa hak kehidupan ini sangat penting untuk diterapkan dan diadaptasi dalam diri setiap individu ataupun orang dewasa yang mempunyai kanak-kanak dalam sekitaran mereka untuk memenuhi keperluan kanak-kanak sama ada dari segi pemakaian ataupun makanan. Dan yang kedua pula, bagi hak yang bagi saya dia amat penting dan perlu untuk ditekankan dan dibangkitkan, iaitu hak perlindungan. Apa itu hak perlindungan? Hak perlindungan ini atau lebih dikenali dalam golongan masyarakat kita sebagai hak keselamatan untuk kanak-kanak. Okey. Hak keselamatan ini merupakan macam kita tahu, setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan keselamatan atau perlindungan daripada semua, sama ada ibu bapa, penjaga maupun masyarakat serta agensi-agensi yang terlibat untuk membela mereka. Dengan adanya hak keselamatan ini, kanak-kanak dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan berasa diri mereka dilindungi dan mudah untuk mereka melakukan sebarang aktiviti maupun di luar ataupun di dalam rumah. Mereka akan berasa dilindungi dan berasa selamat untuk menerokai maafkan saya, untuk menerokai kehidupan di luar, sama ada bersama rakan-rakan ataupun bersama ahli keluarga mereka. Okey, saya rasa setakat itu untuk penerangan saya tentang dua hak bagi saya yang amat penting untuk ditekankan. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama kita, iaitu Muhammad Fitri Izani. Seperti yang diucapkan oleh tuan panel yang pertama, iaitu mengenai dua hak kanak-kanak, iaitu hak kehidupan dan hak perlindungan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, seterusnya saya menjemput panel yang kedua, iaitu Nur Akilah binti Muhammad Nazra, yang merupakan pensyarah kerja sosial Universiti Utara Malaysia untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator Encik Yazir kerana sudi menjemput saya hari ini. Okey, seperti yang telah diterangkan oleh panel pertama iaitu Encik Fitri, beliau telah menerangkan dua hak iaitu hak perlindungan dan hak kehidupan. Kedua-dua hak ini amat penting bagi kanak-kanak dan dua hak yang akan diterangkan oleh saya ini juga adalah hak yang penting. Antara hak itu adalah hak perkembangan dan hak penyertaan atau pelibatan. Okey. Seperti yang kita tahu, hak perkembangan ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan untuk kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa perlu memberikan pendidikan kepada kanak-kanak. Sudah semestinya apabila sudah mendapatkan hak untuk kehidupan, hak untuk perlindungan atau keselamatan ini, kita perlu mendapatkan juga hak pendidikan untuk kanak-kanak ini. Ini adalah untuk
memastikan supaya perkembangan kanak-kanak sewaktu kecil itu ataupun sewaktu mereka di usia kanak-kanak itu berjalan dengan lancar, dan ini akan memudahkan mereka semua punya perkembangan. Okey. Di dalam hak perkembangan ini juga ada juga hak untuk bermain. Kita apabila kita flashback balik, kita waktu kita kanak-kanak juga kita memulakan hak untuk bermain, bukan? Okey, jadi apabila hak untuk bermain untuk kanak-kanak ini penting, dan kita untuk titik beratkan, ini adalah untuk membuatkan sel otak kanak-kanak itu berkembang. Ya, okey. Melalui contoh dalam bermain ni, contoh melalui interaksi kanak-kanak itu bersama rakan-rakan mereka, mungkin ada sedikit input yang mereka boleh dapat daripada situ, itu boleh mengembangkan diorang punya perkembangan pendidikan tu. Okey, seterusnya adalah hak untuk penyertaan atau pelibatan. Kanak-kanak ni dia mempunyai hak untuk menyatakan pandangan mereka. Tak kisahlah mereka ni kanak-kanak ataupun budak kecil, kita sebagai dewasa kita menganggapkan mereka punya pendapat ataupun apa yang mereka katakan itu tak penting, tapi sebenarnya kita perlu mendengar apa yang mereka katakan. So dari sini hak pelibatan ni sangat penting, dan ibu bapa perlu memberi peluang anak-anak mereka ni untuk menyertai atau melibatkan diri dalam apa-apa program supaya tiada masalah yang akan berlaku di masa akan datang. Okey. Okey, itu sahaja daripada pendapat saya, iaitu hak perkembangan dan hak perlindungan atau penyertaan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel yang kedua kita, iaitu Akilah Nazra, kerana menerangkan tentang hak perkembangan dan juga hak penyertaan. Baiklah, bagi meneruskan forum kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu mengenai kepentingan hak kanak-kanak. Menurut pendapat panel yang pertama, apakah kepentingan hak kanak-kanak ini? Okey, terima kasih atas soalan oleh moderator. Bagi pandangan saya, kenapa hak kanak-kanak ini penting ialah yang pertama, saya rasa kanak-kanak ini perlu ada pembelaan ataupun pelindungan ataupun pemerhatian. Means kalau macam tak adanya hak-hak ini dibangkitkan atau diunsurkan oleh pihak berwajib, maka ibu bapa mudah untuk melanggar Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pengabaian. Betul tak, Yazid? Jadi dengan ada hak ini, ibu bapa mudah. Ya, betul tuan. Ibu bapa tidak akan mudah untuk melanggar Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pengabaian atau pengabaian, betul tak? Bagi pandangan saya, itulah kenapa hak kanak-kanak ni penting untuk dibangkitkan atau diterapkan dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel yang pertama kita. Mungkin panel kedua boleh berkongsi pandangan puan pula mengenai kepentingan hak kanak-kanak. Dipersilakan. Okey, saya setuju dengan pendapat panel satu, iaitu Encik Fitri tadi. Hak kanak-kanak ini sangat penting supaya tidak akan berlaku apa-apa kesan kepada kanak-kanak. Oleh itu, bagi pendapat saya pula, hak kanak-kanak ni dia boleh buatkan kita lebih rasa bertanggungjawab untuk kesejahteraan kanak-kanak ini. Malahan hak kanak-kanak ni dia bukan sahaja untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti bagi kanak-kanak ini, tapi dia juga untuk kita mendapatkan hak penjagaan, hak perlindungan daripada ibu bapa atau negara supaya mengelakkan daripada berlaku kemiskinan, penderaan, pengabaian serta eksploitasi seperti yang Encik Fitri. Dan betul, 4 hak ni kita sebagai masyarakat ataupun sebagai orang luar, kita perlu menitik beratkan hal kanak-kanak ini. Okey, itu adalah pendapat bagi saya. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita atas ulasan dan penerangan yang menarik tentang hak kanak-kanak ini. Masa pun seakan mencemburui kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesudian ahli panel kita dan juga penonton yang sudi meluangkan masa dalam forum bicara ilmu kita pada kali ini. Ingat, hak kanak-kanak bukanlah hak untuk bermain sahaja. Anda sebagai orang dewasa perlu memahami hak kanak-kanak dalam melahirkan generasi yang berkualiti. Di akhir ucapan saya, kami mohon ribu kemaafan di atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Sekian, terima kasih.